muka surat 249. Okay, so mungkin kalau cikgu laju tak faham boleh tanya, tak faham lagi boleh tengok kali kedua, kali ketiga dan seterusnya. InsyaAllah cikgu akan upload petang sikit. So kita nak tengok contoh yang ketiga, okay, sama ada dia bersandar atau tak bersandar. Kita nak tengok dahulu dia bersandar ataupun tidak. Okay, kita nak tengok supaya kamu tahu bahawa setiap soalan kebarangkalian yang dia bagi, dia adalah bersandar ataupun tak bersandar. Kamu ada sebuah kotak F. Okay, dalam kotak F ada 7 kepingkat berlabel dengan huruf PAMERAN. So kamu sebelah tangan kiri ada kotak F dan sebelah tangan kanan kamu ada kotak G yang dalam tu ada 5 kepingkat, 3, 5, 6, 8 dan 11. So pastinya di tangan kiri kamu ada satu objek, ada satu kotak F, dalam tu ada 7 kad. So di tangan kanan kamu ada kotak G, so dalam tu ada 5 kepingkat. Pastinya di antara peristiwa ini adalah peristiwa tidak bersandar. Okay, so tak bersandar kerana dia ada 2 objek, kotak F, dalam tu ada 7 kepingkat, kotak G, dalam tu ada 5 kepingkat. So kamu ada 2 objek dekat sini, 2 situasi, 2 perkara. So sekepingkat dipilih secara rawak dari kotak F dan kotak G masing-masing. So tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap. Soalan kamu ada dekat sini yang cikgu dah highlight. Dia nak suruh kamu cari peristiwa P dan nombor genap dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okay, so cikgu dah cakap tadi, di tangan kiri kamu ada kotak F, iaitu dalam dia ada 7 kepingkat, PAMERAN, selesai. So di tangan kanan kamu ada kotak G, dalam tu ada 5 kepingkat. Cikgu, kenapa kita kena tahu bersandar atau tidak? Okey, kenapa kita kena tahu? Supaya kamu boleh orang kata boleh tahu dia punya ruang sampel. Itu yang paling mustahak. Kamu kena tahu bersandar atau tidak supaya kamu boleh buat ruang sampel. Macam cikgu cakap tadi, kalaulah kad tekun tadi. So kalau tekun tadi kamu tengok tanpa pemulangan. Kad tekun tadi tanpa pemulangan bermaksud kamu tahulah yang pertama dia akan ada 5, yang kedua dia akan ada 4. So kamu akan ada 5 darab 4, 20. Kalau kamu dah nampak dia tak bersandar, bermaksud dia adalah 5 darab dengan 5. So dia macam tu, menjadi 25. So kalaulah kamu tak tahu dia bersandar atau tidak, agak susah untuk kamu tulis ataupun bajet berapa bilangan ruang sampel. So dia macam tu. Okay? Ataupun kamu nampak cikgu kata tadi clue bersandar atau tidak, dia adalah dengan pemulangan ataupun tanpa pemulangan. Ataupun mungkin kamu boleh tengok dengan bersandar atau tidak ini, bersandar atau tak bersandar, kalaulah 2 kotak macam ni, okay, kamu ada 2 kotak ataupun 2 situasi, 2 perkara yang berbeza, bermaksud kamu akan jadi peristiwa tak bersandar. Macam dadu dengan shilling tadilah, saya cakap tangan kiri ada dadu, tangan kanan ada shilling, 2 benda yang berbeza, dia akan jadi tidak bersandar. So dia macam tu. So kena tahu antara mana satu bersandar ataupun tidak bersandar. So kali ni kamu ada kotak F, ada tangan kiri ada kotak F, tangan kanan ada kotak G. So 2 benda ni berlainan. Okay, 2 benda ni berlainan bermaksud tangan kiri, tangan kanan. So pastinya dia tidak bersandar sebab kamu ada 2 perkara yang berlainan. Okay, so cikgu harap jelas untuk benda tu. Kita nak teruskan dengan soalan tadi. Dia suruh kamu cari P dan nombor genap. Okay, so dia suruh kamu cari P dan nombor genap. Kita nak tengok hukum pendaraban. Sebab cikgu dah kata kita nak tengok rumus yang dia bagi tadi ni betul ataupun tidak. So kita nak tentu sahkan, okay, rumus ini. So kita nak pakai hukum pendaraban. So kamu ada P peristiwa, okay, P ini adalah peristiwa. Peristiwa memilih huruf P dan nombor genap. So itulah peristiwa kamu, memilih huruf P dan nombor genap. So dekat dalam ni seharusnya kamu akan ada peristiwa P dan memilih nombor genap. So kamu ada perkataan dan dekat sini, samalah macam dekat sini. Cuma dekat sini dia tulis A dan juga B.
So A kamu dekat sini adalah peristiwa memilih huruf P. So B kamu adalah peristiwa memilih nombor genap. So kita nak tengok peristiwa untuk memilih nombor P dan juga peristiwa untuk memilih nombor genap. So betul ke tidak rumus ni? So kita tengoklah. Peristiwa untuk dapatkan huruf P daripada kotak F. So peristiwa untuk dapat huruf P daripada kotak F, P kamu dekat sini ada berapa keping? P kamu dekat sini ada satu keping sahaja. Satu keping sahaja dekat sini. Sebab itulah kamu ada 1/7. Sebab kamu ada 7 keping kad keseluruhan. So itulah yang kamu dapat, iaitu 1/7. Okey, sebab kad P kamu hanya ada sekeping dekat dalam ni daripada 7 keping keseluruhan. So kamu ada 1/7. Manakala untuk dapatkan nombor genap sebelah kanan ini, nombor genap 3 ni ganjil, 5 ni ganjil, 11 juga ganjil. So 6 dengan 8 adalah nombor genap. So 6 dengan 8 adalah nombor genap, bermaksud kamu ada peluang kebarangkalian untuk mendapatkan 2 keping kad genap daripada 5 keseluruhan keping kad. So sebab itulah kamu ada 2/5. Okay, so 1/7 dan juga 2/5 ini perlu didarab. Buat rumus dia darab So kamu kena darab lah. Kita nak tengok betul atau tidak rumus ni. Kita kena buktikan daripada pengiraan lah. So 1/7, kad P kamu memang ada 1 daripada 7. So nombor genap kamu ada 2 nombor genap, iaitu 6 dan juga 8 daripada 5 keping kad. So dapatlah 2/5. So kamu darab 1 darab 2, 2, 7 darab 5, 35. So boleh dikecilkan ke tidak? Tak boleh dah. Okay, so 2/35 tidak boleh dikecilkan. So inilah kamu punya jawapan, 2/35. So kita nak tengok benda ni betul atau tidak. Kalau tengok guna benda ni saja susah kita nak tengok. So nak tak nak kita kena bandingkan dengan satu lagi kaedah. Sebab kamu baru masukkan nilai. Guna hukum pendaraban, kamu dapat nilai 2/35. So kita nak tengok kalau kita guna kaedah lain. Kita nak guna kaedah menyenaraikan, penyenaraian. Okay? Guna kaedah penyenaraian ni adalah daripada benda ni lah. Yang kamu dah buat tadi, daripada gambar tadi, gambar rajah pokok. So kamu di kotak yang pertama ada 7. Okay? So kotak yang pertama ada 7. Kotak yang kedua kamu ada 5. Dekat sini. Kotak yang pertama ada 7, kotak yang kedua ada 5. So kamu darablah. 7 darab 5 adalah 35. So seharusnya ruang sampel kamu akan ada 35. Okay? So ada 35. Dan kita nak tengok P dan juga nombor genap ni ada berapa banyak. So P kat yang pertama, untuk P kamu hanya ada 1 kat sini. Okay? So sebab itulah kita tulis P. So untuk yang kat sini, kamu mungkin boleh dapat P6 lah. So P daripada kotak F, 6 daripada kotak G. Sebab dia kata dia nak P dan juga nombor genap. P dan nombor genap bermaksud kamu boleh dapat P dan nombor 6. Satu jawapan. So, lagi satu mungkin kamu boleh dapat P dan juga nombor 8 lah. Sebab itu sahaja yang kamu ada ni pun. Okay, daripada kotak F, kamu boleh dapat P. Kotak yang G, kamu mungkin boleh dapat nombor 6. Itu pemilihan yang pertama. So pemilihan yang kedua, mungkin kamu dapat P. Yang kedua kamu akan dapat adalah nombor 8. So P6 dengan P8 saja yang kamu ada kebarangkalian untuk dapat P dan nombor genap. Bermaksud kamu ada 2 jawapan daripada 35 ruang sampel. So kamu boleh nampak bahawa hukum pendaraban ini betul lah. Okay? Betul lah hukum pendaraban ni. Iaitu peristiwa P darab dengan peristiwa nombor genap. Okay? So sama jawapannya kalau kamu guna kaedah menyenaraikan sekalipun, kamu still akan dapat 2, iaitu P6 dan juga P8. Juga 2 jawapan. 2/35 ruang sampel. Sama sahaja. Okay? So bermaksud hukum pendaraban ni betul lah. So bolehlah kamu pakai. Okay, so ini yang cuba nak diberitahu kepada kamu dalam 9.2.2 berkenaan dengan hukum pendaraban. Kita nak sahkan betul atau tidak rumus ini. So betul.
Okey, kita guna kaedah senarai pun betul, sama jawapan. Kaedah pendaraban, hukum pendaraban juga dapat jawapan yang sama. Kita habiskan sedikit 9.2.3 masih lagi di dalam peristiwa bersandar dan juga peristiwa tak bersandar. So kali ini kita nak tengok menentukan, standard pembelajarannya menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan juga peristiwa tak bersandar. Tadi kamu dah tengok rumus, so kali ini kita nak gunalah rumus tu. So itulah dia. Tadi kamu dah tengok rumus, so kali ini kita nak guna dengan lebih banyak untuk rumus itu, hukum pendaraban tadi. So contoh 4, kita beralih kepada contoh 4, muka surat 250. Kotak A dan kotak B masing-masing mengandungi kad berlabel dengan nombor 3579 dan kad berlabel dengan huruf XYZ. So kamu ada dua kotak dekat sini, kotak A dan juga kotak B. Pastinya dua kotak bermaksud peristiwa ini tidak bersandar. Okay? Dan sekeping kad dipilih secara rawak, masing-masing dari kotak A dan juga kotak B. Hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan huruf Z. So dekat sini cikgu dah kata kamu ada dua kotak. Kotak A ada 4 keping kad, kotak B ada 3 keping kad. Pastinya ini adalah peristiwa tidak bersandar. Okay? Pastinya peristiwa tidak bersandar. Dua benda yang berbeza. So kita nak dapatkan jawapan untuk faktor bagi 9 dan juga huruf Z. So apa yang kamu nak kena buat? Kamu kena tengok dahulu apakah yang akan ada untuk faktor bagi 9. Faktor bagi 9 ataupun kita kenal sebagai hasil darab yang menjadikan nombor 9. Okay, hasil darab yang menjadikan nombor 9. Okay, itulah faktor bagi 9. Bermaksud untuk jadi nombor 9 pastinya dia ada 1 darab dengan 3. 1 darab dengan 9 dan juga 3 darab dengan 3. So itulah nombor-nombor faktor dia. Seharusnya untuk jadikan 9, 1 darab 9 dan juga 3 darab 3. So dalam kotak A kamu ni tiada nombor 1. Sebab kita ada 1 darab 9, so nombor 1 tak ada dalam ni. So 1 darab 9, so 9 ada dekat sini. So 3 darab 3, kita ada nombor 3 dekat sini. So bermaksud untuk faktor bagi 9 hanyalah nombor 3 dan 9. Okay, hanyalah 3 dan 9. Sepatutnya 1, 3 dan 9. So 1 tiada dalam kotak A, so kita tak tulislah nombor 1. So kita ambillah 3 dan 9. So peristiwa dia adalah 2 keping kad daripada 4. Adakah orang azan? Cikgu dengar-dengar macam bunyi orang azan. Okay, so kamu ada 2/4. So mana datang 2? 2 ni sebab 3 dan juga 9. 4 ni sebab asalnya dalam kotak A kamu ada 4 keping kad. Okay, so kesudahan untuk mendapat huruf Z daripada kotak B, kotak huruf kotak B ni ada 1 je lah, huruf Z. So kamu akan dapat huruf Z sahajalah, iaitu 1/3. So Z kamu dekat sini adalah 1/3. So nombor faktor bagi 9 adalah 2/4. So ini adalah 1/3. Kita nak pakai hukum pendaraban. Okay, so soalan kamu tadi dia adalah P peristiwa faktor bagi 9 dan huruf Z. Bermaksud peristiwa faktor bagi 9 darablah dengan peristiwa huruf Z. So untuk P faktor bagi 9 adalah 2/4. So faktor bagi huruf Z adalah 1/3. So kamu adalah macam ni. So kita darablah dia. So 2 darab 1, 2. 4 darab 3, 12. Kita boleh kecilkan menjadi 1/6. Okay, so selesai untuk ini. So kamu dah dapat jawapan dia adalah 1/6. So katakanlah kamu tak nak guna hukum pendaraban, kita nak guna kaedah penyenaraian. So kita kiralah dulu berapa ruang sampel. So dekat sini kamu ada 4. So dekat sini kamu ada 3. So bermaksud 4 darab dengan 3. So kamu ada 12 ruang sampel. Sebab dekat sini 4, sebelah sini 3. 12 ruang sampel. So untuk dapat faktor bagi 9 adalah nombor 3. Dan untuk huruf Z, kamu akan ada 3Z lah seharusnya. So dia macam tu.
So 3Z dan juga lagi satu adalah 9Z. So itu je lah yang kamu ada. Faktor bagi 9 ialah 3, huruf Z ialah Z. So faktor bagi 9 ialah 9, huruf Z, so Z. So kamu ada 2 daripada 12. 2 jawapan daripada 12 ruang sampel, kita kecilkan, juga dapat 1/6 jawapan yang sama. So kamu boleh pilih nak guna hukum pendaraban pun boleh, nak guna kaedah penyenaraian pun juga boleh. Mana-mana yang kamu rasa selesa nak pakai, mana yang kamu lebih faham nak pakai. Saya rasa lebih senang kita pakai hukum pendaraban, tanpa kita cari daripada bawah ni. So untuk yang ini selesai. Habis dah dan habis lah contoh yang kelima, yang terakhir untuk hari ini. Sebelum cikgu tinggalkan kamu dengan latihan. So contoh 5 muka surat 251. Sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut satu demi satu tanpa pemulangan. Dah nampak perkataan tanpa pemulangan. Pastinya ianya adalah peristiwa bersandar. So pastinya dia adalah peristiwa bersandar kerana ada perkataan tanpa pemulangan. Wakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. Dia suruh kamu buat gambar rajah pokok. So gambar rajah pokok seharusnya dia nampak macam dalam buku teks kamu telah, muka surat 251. Kamu ada 8 biji guli hijau dan 1 biji guli merah di dalam sebuah beg. So kamu ada 8 hijau, 1 merah. So kita nak buat, kita nak ambil 2 biji guli. So bermaksud kamu akan ada guli yang pertama lah, pemilihan yang pertama. So mungkin kamu keluarkan daripada sini, kamu mungkin akan dapat guli warna hijau. So guli warna hijau ini berapakah dia punya peristiwa ataupun kebarangkalian dia? Kita akan dapat 8/9. 8 datang daripada mana? Sebab dalam ni asalnya ada 8 guli hijau. 9 ini sebab asalnya memang dalam ni ada 9 biji guli. So 9 ini adalah ruang sampel lah kesemuanya. So hijau ataupun 8 ini adalah hijau sahaja. So kebarangkalian untuk dapat hijau adalah 8/9. Kalaulah kamu gagal dalam ni, dapat warna merah. So kalau warna merah dia adalah 1 daripada 9 lah. Sebab warna merah kamu memang ada 1 sahaja daripada 9 ruang sampel. So itu guli yang pertama ataupun kali pertama kamu buat cabutan. Mungkin dapat hijau 8/9. Mungkin kamu dapat merah 1/9. Sebab dia nak 2 biji. So nak tak nak kita kena ambil lagi sekali. Dia kata tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan kalau kamu dah keluarkan hijau kali pertama, bermaksud hijau dekat dalam ni dah hilang 1. So kalau kita keluarkan, dapat lagi sekali warna hijau. So berapakah dia punya pecahan? Seharusnya pecahan yang akan tinggal adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 daripada 8. So dia macam tu. Kalau kamu keluarkan hijau kali pertama, hijau ni dah hilang. So kali kedua nak dapat warna hijau, pastinya 7 daripada 8 lah. Kalau kamu nak dapat warna merah, seharusnya merah adalah 1 daripada 8. So dia macam tu. Kalau untuk kamu dapat warna merah, so kalaulah ianya warna merah, so warna merah kamu asalnya 1/9. So kamu dah keluarkan merah, so merah dah tak ada dalam ni. So kebarangkalian untuk dapat warna hijau adalah 8 daripada 8 guli lah. So 8/8. Cikgu macam dengar ada orang azan lah. Dan kalau ikutkan, kita akan stop lah sekejap lagi. So kenapa guli yang kedua? Mengapa guli kedua warna merah tidak ada jika guli pertama warna merah telah pun dipilih? So kalau kamu tengok dekat sini, hijau ni dia ada hijau, dia ada merah. Tapi merah dekat sini dia ada hijau, tapi merah dekat bawah dia tiada. Kenapa dia jadi tiada? Kau rumah tengah azan. Cikgu pun macam dengar sayup-sayup sebab cikgu pakai earphone. Tak apalah.
Okey, kita berhenti sekejap kalau betul-betul azan. Menghormati azan. Tapi handset je tu macam dah habis je waktu azannya. Okey, tak apalah. Okey. So untuk ini, kenapa warna merah di bawah ini tiada? Okay, kenapa warna merah ini tiada? Senang je. Sebab kamu ada sebiji sahaja guli merah dekat dalam ni. So kamu takkan boleh dapat merah dan juga merah. Itulah kenapa guli kedua warna merah tiada jika guli pertama warna merah telah pun dipilih. Sebab guli merah kamu ada satu sahaja. So mana mungkin kamu ada kali pertama merah, kali kedua merah. Sedangkan guli merah hanya ada satu. Okay? Sebab itulah kenapa merah di bawah ini tiada. Okay? Kita habiskan. Dah nak habis dah ni. So untuk B1 dia suruh kamu cari ke barang kalian mendapat guli kedua berwarna merah. So dia nak ke barang kalian untuk dapat guli kedua berwarna merah. So kita akan ambil lah 8/9 darablah dengan 1/8. So dia akan jadi darab Guli pertama 8/9, guli kedua adalah 1/8. Sebab kita nak yang kedua warna merah. So wajib kita ambil yang guli pertama darab dengan guli kedua. So dapatlah 8/72. Kalau boleh kecilkan jadi 1/9. So itulah jawapan dia. Sekiranya guli kedua berwarna merah, 8/9 darab dengan 1/8. Kalau dah dia kata dia nak kedua-dua guli berwarna hijau. So dia nak dua-dua pula warna hijau. So yang ni merah hijau, tak boleh. So ini hijau merah, tak boleh. So hijau-hijau atas ni sajalah. So 8/9 darablah dengan 7/8. 8/9 darab 7/8. Sebab hijau yang pertama 8/9, hijau yang kedua 7/8. So darab 56/72, kecilkan kalau boleh jadi 7/9. Okay, sebenarnya mudah untuk kebarang kalian tapi kena ada cara yang betul. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.